Ada, kita dah janji ada satu hospital diwujudkan di Bandar Shah Alam dalam rancangan Malaysia ke-9. Berhubung dengan ledang, memang kekurangan doktor satu masalah besar. 5 doktor memang tidak cukup untuk satu hospital, dan kita dalam usaha untuk mengurangkan beban doktor-doktor di hospital awam ini, dan kita kena lihat bagaimana untuk mendapatkan sokongan dan juga bantuan daripada klinik-klinik swasta, bagaimana menggalakkan mereka balik, katakan sebagai sekarang kita lanjutkan masa perkhidmatan kita malam, sebelah malam 5.30 sampai 9.30, pada hospital sampai 12 malam for the outpatient. Maka kita galakkan GP ataupun private sector boleh balik ke hospital untuk bantu kita sebelah malam maupun sebulan sekali, dan kita memberi allowance RM80 sejam, tak kira doktor awam ataupun doktor dari pihak swasta, sama kita memberi gaji allowance yang sama untuk kita memastikan memberi perkhidmatan yang baik di hospital-hospital kerajaan. Berhubung dengan Titiwangsa, yang berhormat Titiwangsa mewujudkan pengejaran jururawat. Pengejaran jururawat ini adalah satu perkara yang kita mengambil berat. Dalam masa sekarang memang kita menghadapi masalah kekurangan jururawat juga. Kita mengakui bahawa kita menghadapi masalah kekurangan jururawat, dan dari segi usaha-usaha yang kita ambil sekarang adalah untuk meningkatkan bilangan latihan jururawat, bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan bilangan jururawat. Dan bagi skim meningkatkan naik pangkat bagi jururawat, memang telah pun kita luluskan skim. Kalau dulu jururawat tidak akan dapat U41, sekarang jururawat boleh, daripada 32 dia boleh lompat untuk mendapat ijazah punya pangkat. So memang usaha telah pun diambil untuk kita jalankan. Pemantauan ke atas pelajar-pelajar perubatan di luar negara tidak mencapai tahap klinikal yang kita inginkan, yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Titiwangsa. Memang pemantauan dijalankan. Sebab itu selain daripada kita kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan, MMC memang buat lawatan, kita buat lawatan ke universiti-universiti untuk pastikan standardnya memenuhi kehendak kita, baru kita memperakui untuk mereka balik berkhidmat dengan kita. Dan oleh untuk meningkatkan kepakaran doktor-doktor yang balik dan doktor dalam negara kita ini, kita juga tambah housemanship daripada 1 tahun. Kalau dulu, pada tahun ini kita mula bagi housemanship 2 tahun. Mereka belajar 2 tahun, kemudian baru boleh kita benarkan dia menjadi doktor, the full certificate doktor. Oleh itu memang langkah ini diambil kerana amat penting bagi keselamatan pesakit-pesakit kita. Ini saya nak beri jaminan di sini bahawa the patient safety is our most important agenda kita. Berhubung dengan cadangan daripada Yang Berhormat Tenggara, memang saya katakan berhubung dengan tadi saya dah ucap, berhubung dengan jururawat dan HA attendant, kita memang ada khusus memberi mereka. Dan sekarang mereka tak payah mengikuti PTK, dia ada CPD, satu sistem di mana Continuous Professional Development Courses yang telah diberi, dan peruntukan sebanyak 456 juta setahun untuk membantu
kita punya kaki tangan menaikkan tahap mereka. Saya ucap terima kasih pada Yang Berhormat Pastian Mas yang telah mengucap berhubung dengan pakar-pakar bedah kanak-kanak yang dibawa masuk ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan sampaikan rintihan dan juga aduan daripada Yang Berhormat kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia berada di bawah jagaan Kementerian Pengajian Tinggi, dan saya rasa memang perkara ini kita mengambil perhatian berat, kerana kalau kita mengupah seorang pakar, kita perlu memastikan mereka digunakan sepenuhnya, dan kalau tak ada kerjasama dengan anestetik, ahli bios, cuti, dia adalah satu pasukan. Kalau satu cuti, satu pula ada, memang kita membazirkan tenaga kita, dan ini mengambil satu perkara yang diperlu mengambil perhatian. Berhubung dengan kecuaian doktor yang dibangkitkan, saya katakan kita telah wujudkan Patient Safety Council pada tahun 2003 yang dipengungsikan oleh Ketua Pengarah untuk memastikan bahawa masalah kecuaian doktor ini dapat diatasi dengan segera dan diberi perhatian yang berat, dan banyak langkah-langkah telah diambil untuk memastikan kecuaian doktor tidak berulang. Berhubung dengan cadangan daripada Yang Berhormat dari Macang, rawatan terapi gantian metadon ini, saya rasa ini Kementerian mengambil berat tentang metadon, kerana dia satu dada yang memang berjaya kita kurangkan ketagihan penagih-penagih dada, dan needle exchange program juga telah berjalan dengan baik. Tetapi apa yang dikatakan 17 kes tangkapan doktor yang menjual metadon oleh pegawai, ditangkap oleh pegawai penguatkuasa farmasi. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Kesihatan memantau klinik yang berbekal metadon pada dari masa ke semasa. Pada masa ini, seorang doktor sedang disiasat kerana membekal metadon tanpa mengikut peraturan dan peraturan yang telah disediakan. Yang Berhormat, daripada rasa menyentuh berhubung dengan Hospital Tunku Jaafar, saya ucap terima kasih kerana begitu prihatin tentang masalah yang timbul dalam hospital ini, kerana memang apabila kita menghadapi kerosakan alat ataupun bilik bedah kita tak boleh pakai, kita mempunyai kerjasama dengan hospital swasta. Contohnya kalau MRI rosak, scanning kita rosak, kita tak akan mengabaikan kebajikan pesakit kita. Kita akan menghantar mereka kepada hospital swasta yang berdekatan dan mendapatkan khidmat yang sebaik mungkin. Dan kita akan memang perkakas kita apalagi akan dipertingkatkan dari masa ke semasa, dan saya akan melihat sendirilah masalah MRI scanning di Hospital Tunku Jaafar agar dapat kita lakukan dengan secepat mungkin. Kematian SIFA di PLKN adalah satu matlamat dan juga tujuan utama kerajaan, kerana PLKN adalah untuk melatih anak-anak kita untuk jati diri yang kuat. Dan memang Kementerian Kesihatan memberi kerjasama kepada PLKN, dan telah pun kita hantar tiap-tiap camp yang besar ada 4